warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alas zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insyaallah kita menyambung ke surat 1503, yaitu dalam bab zikrullah ketika tawadhu. Baik. Muka surat 1503, zikrullah ketika tawadhu. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, an Abdullah bin Sa'ib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ruknil yamani wal hijri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Daripada Abdullah bin Sa'ib, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah antara rukun yamani dan juga hajarul aswad. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Tapi riwayat Abu Dawud itu dikatakan antara dua rukun. Dia tak sebut, dua Abu Dawud ni tak sebutlah tentang rukun yamani dan hajar aswad, cuma disebutkan dua rukun saja. Baik. Jadi sudah tentu maksudnya dua rukun itu hajar aswad dengan rukun yamani dan hajar aswad. Baik. Wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wukila bihi ya'ni ar-rukn al-yamaniyya sab'una malakan faman qala Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar qalu amin. Rawahu Ibnu Majah. Dan dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW dia bersabda, dia yakni rukun yamani diserahkan kepada 70 malaikat. Maka barang siapa yang membaca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar qalu amin. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu pengampunan dan penjagaan di dunia dan juga di akhirat. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan juga di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Maka malaikat itu akan bacakan amin, kabulkanlah. Jadi yang sahihnya cuma dikatakan bahawa bila kita berada di antara dua rukun yamani dengan hajar aswad, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah saja. Itu memang sahih. Tetapi bila disebut barang siapa yang membaca di antara rukun yamani itu Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka 70 malaikat kata amin. Riwayat ni Ibnu Majah. Kata Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, fihi maqal. Hadis ini ada pertikaian di kalangan ulama. Fihi maqal, maksudnya hadis ini ada pertikaian di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan hadis itu dhaif. Tetapi yang sahihnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik. Hadis seterusnya, an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tafa bil baiti sab'an
ولا يتكلم إلا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات. Rawal Ibnu Majah. Maka Al-Imam Musyakani Allah Ta'ala juga mengatakan hadis dhaif. Baik. Dan dari Abi Hurairah, sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa tawaf 7 kali di Baitillah dan tidak berkata-kata melainkan ucapan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billah, maka dia akan dihapus 10 dosanya dan ditulis untuknya 10 kebaikan serta diangkatkan 10 darjat. Jadi masalah kelebihan kata begitu. Tetapi memanglah warid daripada Nabi SAW apabila kita zikir lepas daripada Hajarul Aswad hingga ke rukun Yamani, memang Nabi berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu memang sabit daripada hadis, memang betul. Tapi kenapa pula Syukani mengatakan bahawa sesungguhnya mendoaifkan hadis ini? Sebab ditambah tentang kelebihan. Ditambah tentang kelebihan. Apa dia? Bahawa barang siapa yang tawaf 7 kali di Baitillah tidak berkata-kata mereka ucapan. Itu tambahan. Lepas tu kaum muslim dihapuskan 10 dosanya dan tulis untuknya 10 kebaikan serta diangkatkan 10 darjat. Maka tentang kelebihan itulah yang riwayat itu ditaifkan. Tetapi tentang masalah bacaan daripada Hajarul Aswad hingga ke rukun Yamani, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billah, itu memang sabit daripada hadis. Hadis seterusnya, An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila tawafu bil baiti wa bis safa wal marwah wa ramyul jimra wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah ta'ala. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Sahih Tirmizi wa lafz. Dan dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, tawaf di Baitillah, sa'i di atas Safa dan Marwah dan melempar jamrah itu hanyalah dijadikan sebagai menegakkan zikrullah. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, dan Tirmizi mengesahkan hadis ini. Bermaksudnya tawaf di Kaabah itu sendiri, Safa iaitu sa'i dan Safa Marwah, melontar jamrah itu pun adalah zikir. Hadis seterusnya, innama ju'ila ramyul jima' wa sa'yu baina Safa wal Marwah liiqamati dzikrillah ta'ala. Melempar jamrah dan sa'i atas Safa dan Marwah itu hanyalah dijadikan sebagai menegakkan zikrullah. Baik. Penjelasan. Syarih berkata, dalam bab ini pula riwayat daripada Ibnu Umar dari hadisnya sendiri, iaitu hadis mauquf dengan sanad yang sahih, iaitu apabila dia menjamak Hajarul Aswad, dia baca bismillahi wallahu akbar. Baik. Al-Uqaili juga meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar bahawasanya apabila menjamak Hajarul Aswad, dia membaca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa tiba'an li sunnati nabiyyika. Yang maksud, ya Allah, aku beriman padamu, membenarkan kitabmu dan ikuti sunnah nabimu. Lalu berselawat, yakni baca Allahumma salli ala Muhammad, kemudian menjamaknya. Saya berkata adik-adik bab ini menunjukkan dianjurkan baca doa-doa tersebut ketika tawaf. Jadi dalam masalah ni, ini didoaifkan oleh adik ulama kan? Sebab itu cuma perbuatan Ibnu Umar saja. Dia kata bismillahi Allahu akbar. Memang tu. Jadi kalau ikut adiknya kaum muslimin dan muslimat kan mana? Tapi yang tak mau Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah satu benda, ialah perbuatan Ibnu Umar. Tapi kalau kita nampak benda itu katakan hadis, itu hadis itu dhaif lah. Sebab benda ini bukan daripada hadis, ini perbuatan para sahabat. Baik.
Tapi yang penting kaum muslimin dan muslimah kalian, boleh kita ni tawaf apa saja boleh, tetapi wal afdal ni cara Nabi lebih baik. Itu sebabnya Syekh Sabiq rahimahullah taala dalam kitab Fiqh Sunnah tidak ada zikir-zikir yang khusus seperti mana yang kita dengar. Tawaf pertama bini bacaan dia, tawaf kedua ni bacaan dia, tawaf ketiga sampai tu ada belaka bacaan belaka. Maka Ibnu kata Syekh Sabiq rahimahullah taala semua tu tak ada sabit daripada hadis pun. Tak sabit daripada hadis. Cuma yang sabit daripada hadis dua zikir ni lah, iaitu bismillah Allahu akbar dan subhanallah alhamdulillah wala ilallah akbar. Lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa qil itu rukun antara rukun amal. Itu saja yang sabit. Tetapi permasalahannya timbul, bagaimana ya Ustaz kalau sekiranya kita baca setengah orang tawaf dia baca Quran, dia ambil Quran dia baca gitu. Jadi adakah benda itu boleh atau tidak? Pendapat ada ulama membolehkannya, tetapi wal afdal attiba' Rasul. Boleh bang itu. Tidak mengatakan benda itu tidak boleh. Jangan sampai kata benda itu bid'ah. Tapi permasalahan wal afdal ittiba' Rasul, iaitu Nabi SAW cara mudah. Nabi ajar pada kita bismillah Allahu akbar, lepas tu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah sampai rukun yang betul kalau Rabbana atina. Kan itu jalan yang mudah. Jadi baik. Okay. Tapi kalau kiranya kamu nak pakai juga tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, kamu lepas tawaf tu duduk dalam masjid, bacalah doa tu. Bukan berdoa tu salah, makna dia betul. Tapi kalau nak baca juga, kaum muslimat kelas dan buku dah diberi, kalau tahu tak baca pula, duduk dalam masjid, bacalah doa tu, tak ada masalah. Tetapi nak beritahu, tidak ada nas yang syarat yang mengatakan tawaf pertama, tawaf kedua bacaan itu tidak ada. Cuma yang ada saya katakan tadi lah, bahawa sahnya dalam bismillah Allahu akbar, lepas tu subhanallah alhamdulillah sampai habis, betul Rabbana atina. Itulah jalannya. Cukup cantik dah. Baik. Yang seterusnya, ada saya bawa kaum muslimin, orang tua-tua ikut belakang saya. Oleh kerana kita tak mudah sangat. Memang Islam tu mudah. Kalau tidak siang, kena balik waktu ni, betul-betul. Siang ni. Itu sebab sekali kita tengok, kalau kita pergi tawaf sekali kaum muslimat tu, orang tu macam-macam dia baca, melelong tak kena. Adalah Nabi beri cara yang senang. Jadi baik. Tapi manusia ini beri cara senang dia tak tahu kan? Bab tawaf dengan berkenderaan kerana uzur. Kan uzur. Sini tak pakai kenderaan dah, dia pakai kursi roda. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qadimat wa hiya maridatun. Fadzakarat zalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tufi min wara'in nas wa anti raqibatun. Rawi jama'ah ila Tirmizi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semuanya dia tiba di Mekah dalam keadaan sakit. Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi SAW. Maka sabda Nabi, tawaflah di belakang manusia dengan berkenderaan. Ummu Salamah isteri Nabi SAW, dia sakit dari jalan. Sebab itu tawaf ni di antara rukun haji kan. Kalau tawaf ifadah, tawaf umrah, dia rukun haji dan rukun umrah. Bila sebab benda rukun, dia tak ada wakil. Benda wajib, haji boleh wakil kau kan, cuba buat. Tapi bila rukun, dia tak ada wakil. Dia kena batang tubuh tu pergi sendiri. Masalahnya ialah kaum muslimat tawaf rukun, sa'i ada rukun. Tapi kalau sekiranya melontar jamratul aqabah, itu dia tak wajib, bukan rukun haji. Dia wajib haji, dia boleh wakil. Bermaksud wajib haji ni dia boleh wakil orang. Terkecuali adalah yang wajib haji tak ada wakil, misalnya bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, itu tak ada nak wakil orang macam itu.
Ini kena, tapi haji dia sah, kena bayar dam lah. Tapi kalau macam tawaf macam sahih ni, dia tak diwakil. Sebab tu ada rukun. Tapi zaman dulu kaum muslimin dan muslimat kelas diupah orang Badui duk pikir orang. Sekarang tak boleh dah. Tak boleh. Baik. Wa an Jabir qala tawafa Rasulullah SAW bil baiti wa bis safati wal marwati fi hajjatil wada' ala rahilatihi yastalimul hajara bimahjanatihi li'an yara'un nas wa liyusrifa wa yas'aluhu fa inna an-nasa aghash wa inna an-nasa ghashawhu. Rawal Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai. Dan dari Jabir dia berkata, Rasulullah SAW tawaf di Baitillah dan sa'i antara Safa dan Marwah pada waktu Hajjatul Wada' dengan naik kenderaan. Dia menjamak Hajarul Aswad dengan tongkatnya supaya dilihat oleh manusia. Dan semuanya Nabi SAW mendekatkan sedang manusia pada bertanya kepadanya, apa? Maka semua manusia mengurumuninya. Baik oleh Muhammad. Jadi cerita begini dalam hadis ini, bahawa Nabi SAW pada Hajjatul Wada', Hajjatul Wada' itu haji yang terakhir maksudnya, Nabi SAW tawaf di Baitillah dan sa'i di An-Safa dan Marwah, iaitu dengan berkenderaan, dengan unta baginda lah. Lepas tu Nabi SAW menjamak Hajarul Aswad dengan tongkatnya. Dari riwayat lain, Rasulullah jamak tongkat dia, betul cium tongkatnya. Baik. Supaya dilihat oleh manusia. Manusia lihat. Bermaksud ke manusia bagaimana? Kalau sekiranya kita ni tak ada kesempatan atau kesibukan ataupun orang kata kekejuhan, maka Nabi ajar kepada kita, kalau tak boleh cium Hajarul Aswad, maka buat isyarat. Ia Nabi SAW isyarat dengan tongkat, dia sentuh Hajarul Aswad dengan tongkat, dia sentuh tongkat dia. Baik, supaya dilihat oleh manusia. Dan sebelum Nabi SAW mendekatkan sedang manusia pada bertanya kepadanya, maka semuanya manusia menguruminya. Maka perbuatan Nabi itu manusia bertanya kepada dia. Itu dah dalil nak tunjukkan kepada kita sampai fatwa yang dikemukakan oleh Asy'ab dan Debas dalam masalah fatwa haji ni. Itu sebab kalau mencium Hajarul Aswad dia pakat berebut belaka, tolak menolak belaka, maka itu dia antara khurafat dia kata. Itu dia antara mimbatul khurafat dan antara bab khurafat. Sebab Nabi dah ajar dah, kalau tak boleh buat isyarat. Itu tujuan dia. Baik. Wa an Aisyah qalat tawafa Rasulullah wa an Aisyah qalat tawafa Rasulullah SAW bi hajjatil wada' ala ba'irihi yastalimu rukna karahiyata an yasrifa anhu nas. Rawahul Muslim. Baik. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah tawaf di atas untanya pada waktu Hajjatul Wada'. Ia menjamak rukun Hajarul Aswad kerana khawatir manusia pada meninggalkannya. Tapi ingat no, Nabi SAW kaum muslimat akan menjamak Hajarul Aswad, takut khawatir manusia meninggalkan menjamak Hajarul Aswad itu. Walaupun di atas kenderaan, walaupun hukum itu tidak wajib, isyarat tidak wajib, cuma bukan sunnah je. Baik. Tapi takut ditinggalkan. Ada bin Abbasin anna Nabi SAW kalima Makkah wa huwa yastaqi fatafa ala rahilati kullama ata ala rukni istalama rukna bimihjani falamma faragha min tawafi anafa fa shalla rak'atain. Rawal Ahmad wa Abu Dawud. Dan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW tiba di Mekah dalam keadaan sakit, lalu ia tawaf di atas kenderaannya. Menurut pendapat ahli ulama, seperti mana Al-Imam Murtamizi dengan Ibnu Katsir, Imam Rasulullah sakit pada Hajjatul Wada', setelah mana 70 hari daripada Rasulullah wafat. Baik. Ketika dia sampai di rukun Hajarul Aswad, dia menjamak Hajarul Aswad dengan tongkatnya. Kemudian tak kala selesai dari tawafnya,
ia turun dan solat 2 rakaat. Baik. Sudah tentulah solat 2 rakaat itu adalah sunat tawaf. Kemudian tak kala selesai dari tawafnya, dia turun dan solat 2 rakaat. Maksud Nabi turun daripada kenderaannya dan solat 2 rakaat. Baik. Perhatian itu senang. Ana bin Tufail qala qultu li Abi bin Abbas akhbirni an tawafi baina Safa wal Marwah rakiban as-sunnatun wa fa inna qaumaka yaz'umuna annahu sunnah. Qala sadaqu wa kadzabu. Qultu wa ma qawluka sadaqu wa kadzabu? Qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasura alaihi an-nas yaquluna hadha Muhammadun hatta kharaja al-awatiq min al-buyut. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadribu an-nas baina yadayhi falamma kasuru alaihi rakiba wal masyu wa sahyu afdal. Rawahu Ahmad wa Muslim. Baik. Dan dari Abi Tufail dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, beritahulah aku tentang tawaf dan juga sa'i antara Safa dan Marwah dengan berkendaraan. Apakah yang demikian itu sesuai dengan sunnah Nabi? Maksudnya tawaf dengan sa'i ini dengan kendaraan itu adakah itu sunnah Nabi? Sebab kaum beranggapan yang demikian itu adalah sunnah. Jawab Ibnu Abbas, mereka kaumku itu benar tetapi juga dusta. Aku itu Abi Tufail bertanya lagi, apa maksud kata-katamu? Mereka itu benar tapi juga berdusta. Pelik juga. Ia menjawab, kerana Rasulullah SAW ketika itu ramai orang, mereka itu mengatakan ini Muhammad, ini Muhammad, hingga gadis-gadis keluar dari rumah-rumah. Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW tidak pernah memukul manusia yang ada di depannya, tapi ketika orang-orang sudah sangat banyak, ia kemudian tawaf dengan naik kenderaan, namun berjalan kaki dan saat itu lebih utama. Jadi kamu saya kalau orang kata bahawa sesungguhnya kalau ambil dari hadis bahawa Nabi SAW tawaf dengan kenderaan, saat dengan kenderaan, orang kata itu adalah sunnah. Itu sebab kata Ibnu Abbas, orang itu sebenarnya dia benar dan dia berbohong. Jadi Abu Tufail kata, apa maksud dia benar betul? Sebenarnya Nabi SAW ketika baginda tawaf ketika dalam keadaan sakit, sa'i dalam keadaan baginda sakit, itu sebab dengan kenderaan. Itu sunnahnya. Kalau orang yang uzur, kenderaan lebih sunnah lagi. Tapi kalau sekiranya tidak uzur, bukan sunnah dengan kenderaan, tetapi dengan berjalan kaki, itu lebih afdal. Baik. Penjelasan. Saya berkata, Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Fathul Bari, tawafnya Nabi SAW dengan kenderaan itu tidak berarti menunjukkan bolehnya tawaf dan kenderaan tanpa uzur sekalipun. Perkataan fuqaha yang menetapkan bolehnya tawaf dalam kenderaan namun jalan kaki adalah lebih utama. Baik, seulang semula. Saya berkata, Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Fathul Bari, tawafnya Nabi SAW dengan berkendaraan itu tidak berarti menunjukkan bolehnya tawaf dengan kenderaan tanpa uzur sekalipun. Tak boleh dia. Bukan sunnah lah kalau tanpa uzur. Perkataan fuqaha yang menetapkan bolehnya tawaf dengan kenderaan dan berjalan kaki adalah lebih utama. Dia juga berkata, dalil yang paling kuat yang melarang tawaf dengan kenderaan itu ialah kerana tawaf Nabi SAW maupun Ummu Salamah itu adalah terjadi sebelum Masjidil Haram dipagari. Baik. Perkataan supaya dilihat oleh Imam. Jadi Ibnu Hajar kata, ada pendapat ada ulama mengatakan boleh juga, tapi yang lebih afdal dengan berjalan kaki. Jadi Ibnu Hajar berkata, dalil yang paling kuat yang melarang tawaf dengan itu adalah kerana tawafnya Nabi selama hukum Islam itu adalah terjadi sebelum masjid itu dipagari. Apa maksudnya? Bahawa sesuatu Nabi tawaf dengan kenderaan, dengan tu bahawasanya masjid itu
belum dipagari, belum ada lapang gitu saja Masjidil Haram ni dulunya. Tapi sekarang ni semua ada dipagar sekeliling mereka kan. Jadi itu sebab lebih afdal kita jalan kaki daripada kenderaan macam tu. Tapi aswahnya pendapat jumhur ulama boleh tak kalau orang tawaf tanpa orang berkenderaan sedangkan dia tidak uzur, boleh tak tidak? Hukum ni boleh, tapi wa afdal ni berjalan kaki dan bukan sunnah berkenderaan kalau orang yang sihat. Baik. Perkataan supaya dilihat oleh manusia dan seterusnya itu menerangkan alasan mengapa Nabi SAW tawaf berkenderaan. Sebabnya begini ya, kenapa Nabi SAW pertama kena uzur, yang keduanya kenapa Nabi kenderaan? Sebab supaya dilihat oleh manusia. Kerana ketika itu adalah manusianya, ketika itu umat ramai. Apabila Nabi SAW tidak naik atas kenderaan, masa menjarah Hajar Aswad tu orang nampak tidak? Sudah tu orang tak nampak. Maka tujuan Nabi pula pertama ke Nabi sakit, yang keduanya Nabi nak perlihatkan pada manusia. Itu sebab Nabi naik kenderaan yang menjarah Hajar Aswad itu. Kalau tidak orang tak nampak. Baik. Perkataan mereka benar tapi berdusta dan seterusnya. Ini menurut lafaz Abu Daud berbunyi sebagai berikut. Sadaku wa kazabu. Mereka itu benar baik. Ma sadaku wa kazabu. Qala sadaku qad tafa Rasulullah SAW baina Safa wal Marwa ala ba'irin. Wa kazabu laisa bisunnati. Itu maksudnya. Mereka benar tapi dusta. Aku itu Abu Tufail bertanya, apa maksud perkataan mereka benar tetapi dusta? Ibnu Abbas menjawab, mereka benar, iaitu bahawa Nabi SAW sa'i antara Safa Marwah dengan naik unta. Itu memang benar lah. Tetapi mereka dusta bahawa demikian itu bukannya sunnah. Baik, itulah yang kata mereka benar itu betul. Sebab Nabi 5 tahun kenderaan pun. Tapi masalahnya itu bukan sunnah, itu dikatakan dusta. Kalau mengatakan itu sunnah. Baik. Sikit lagi. Hadis Ibnu Abbas ini menunjukkan dibolehnya sa'i antara Safa dan Marwah dengan berkenderaan kerana ada uzur. Ibnu Ruslan berkata, apa dikatakan Ibnu Abbas ini telah menjadi konsensus antara para ulama. Syarih berkata, yakni meniadakan sunnahnya tawaf dan sa'i dengan berkenderaan, tapi tawaf dan sa'i dengan jalan kaki itu lebih utama. Baik, itu lebih elok lah. Kalau kata itu, kalau naik kenderaan bawa Nabi SAW naik kenderaan tawaf, dia nak ikut sunnah tu, maka itu bukan sunnah. Sebab itu ada sebab. Okey. Ambil satu tajuk lagi. Nampaknya mengantuk belaka. Dia lah dah lama cuti nak kata mana. Kita ambil sikit lagi. Bab 2 rakaat tawaf, bacaan dan menjamak Hajar Aswad sesudah solat. Ini pun sudah tak. Nanti dibincang kemudian. Rawahuma Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa qad sabaq. Okey. Dua hadis sudah diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang sudah terdahulu tentang sembahyang sunat tawaf. Lepas tu lepas kaum muslimin simakkan tawaf dan sunat 2 rakaat itu ada di depan. Saat kita nak ambil satu cerita lepas tawaf iaitu menjamak Hajar Aswad buat kali kedua. Ini bincang ni. Baik. Al-Jabir anna Rasulullah SAW lama taha ila maqam Ibrahim qara'a wattakhizu min maqam Ibrahim musalla. Fasala raka'atain wa qara'a Fatihatul Kitab. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul wallahu ahad. Summa ada ila rukni fastalamahu summa kharaja ila Safa. Baik. Rahul Ahmad wa Muslim wa Nasai. Dan dari Abu Jabir Nabi SAW tak kala sampai di makam Ibrahim, dia membaca wa takhzu min maqam Ibrahim musalla. Yang maksudnya jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat solat.
Lalu dia solat 2 rakaat, iaitu dia baca Al-Fatihah dan Qul ya Al-Kafirun di rakaat pertama, dan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Kemudian dia kembali ke Hajar Aswad, lalu menjamahnya, kemudian dia keluar ke Safa. Jadi bermaksudnya Nabi SAW menceritakan bahawa sesungguhnya lepas sembahyang sunat tawaf itu, Nabi pergi semula ke Hajar Aswad, ke Hajar Aswad. Lepas tu Nabi menjamah Hajar Aswad, lepas tu baru Nabi pergi Safa Marwah. Ini jangan kita buat ya. Ha? Ini tanya macam nak marah kau. Kita jawab benar buat ke tidak. Dia kata kali pertama aku susah nak gamak dia dah. Buat kali kedua. Betul. Ini cerita hadis Nabi SAW. Sabar-sabar. Ini lari kalau jadi macam ni. Sabar. Jadi nak cerita Nabi SAW menjamah Hajar Aswad, dia masa mula-mula tawaf. Lepas tawaf, maka Nabi tu pergi ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Lepas tu Nabi sembahyang sunat 2 rakaat tawaf. Lepas tu kaum muslim Rasulullah pun pergi semula ke Hajar Aswad, menjamah Hajar Aswad, barulah Safa, baru sahih. Dia tahu apa lagi, barulah pergi ke sahih. Betul tu? Nanti tu. Jadi nanti kita bincang, kita baca hadis dulu. Waqila li Zuhri inna ata'an yaqul tujibul maktubatu min raka'atay tawaf. Faqala as-sunnatu afdal lam yadkhul Nabi sallallahu alaihi wasallam usbu'an illa salla raka'ataini, akhraj Bukhari. Dan dikatakan pada Az-Zuhri bahawasanya Atta berkata, apakah solat wajib itu dapat dicukupkan dengan 2 rakaat tawaf? Lalu Atta menjawab, sunat adalah lebih afdal. Nabi SAW tidak melakukan tawaf 7 kali, melainkan dia solat 2 rakaat. Jadi begini ya, contohnya ialah apabila seorang itu lepas tawaf dia pergi ke Rukul Yamani kan, tiba-tiba dia tak buat sembahyang sunat tawaf itu. Dia tak buat sunat tawaf, tiba-tiba masuk sembahyang fardu. Adakah mencakupi solat fardu itu? Adakah mencakupi solat sunat itu dengan solat fardu? Okey, pandangan itu semacam apabila orang lepas tawaf, lepas tu pergi makam Ibrahim, dia tak sembahyang sunat tawaf, dia terus sembahyang fardu kalau waktu dah masuk. Adakah sunat tawaf itu, adakah sembahyang fardu itu adakah kamu kita buat sembahyang fardu itu, sembahyang sunat tawaf itu sudah mencakupi? Tak payah buat lah, sembahyang fardu dah buat lah. Baik, saya bukan minta syarat. Adakah mencakupi? Apabila seorang itu dia tak buat sunat tawaf, dia terus sembahyang fardu itu, adakah sudah terangkat sunat tawaf itu? Jadi baik. Baik. Lalu Atta menjawab, sunat adalah lebih afdal. Nabi tidak melakukan sunat tawaf. Nabi SAW tidak melakukan tawaf 7 kali, melainkan dia solat 2 rakaat. Maka hukumnya tidaklah mencakupi. Jadi kalau sekiranya kita sembahyang kan, kadang-kadang orang tengah azan. Bila orang tengah azan, kita tawaf. Lepas tu kadang-kadang dia bayangkanlah, suasana kadang-kadang di Saudi ini dia lain. Kadang-kadang lepas solat, lepas azan, kalau musim panas terlalunya, kalau lepas azan tu main patuh langsung. Kadang-kadang berlaku macam tu. Kadang-kadang main sunat, qabliyah dan ba'diyah dan sebagainya. Qabliyah. Tiba-tiba kalau sekiranya kita tengah tawaf, orang dah azan, kita tawaf lagi kan, sebab tahu kita tak ambil.
Tiba-tiba orang nak mendirikan solat fardu lah, tapi kita masih tahu. Tiba-tiba nak solat fardu, kita tahu kita habis. Kita diam kerana adakah dengan kita bayar solat fardu sekali dengan imam tu, solat tahu terangkan? Tidak. Baik. Jadi kalau begitu, kita sembahyang bersama dengan imam solat fardu, lepas tu bayar solat tahu. Baik. Tak supaya dengan tawaf kan, kalau tak habis, lepas masa waktu bayar. Ya. Begitu juga tawaf kaum muslimin dan muslimat lah. Bila solat fardu dah masuk, kita pun tawaf. Duduk dekat situ. Lepas tu pas mai solat tahu sambung tempat tu. Sama kat luar. Tak payah nak pergi rasuah dekat tu. Baik. Perkataan Nabi membaca wa takhizu min maqami Ibrahim musalla, lalu dia solat 2 rakaat. Saya berkata perintah ini menunjukkan wajib. Dan siapa ni? Perintah ni di sini maksudnya adalah dalam kata wattakhazu, yang boleh sebagian tak dibacakan wattakhazu. Yang wajib di sini maksudnya menjadikan tempat tersebut sebagai tempat solat, bukan solatnya sendiri. Baik. Ada ulama mengatakan bila baca kaum muslimin dan muslimat kalian, mereka mengatakan Nabi membaca wattakhizu, tapi boleh juga baca wattakhazu. Dua bacaan yang tersalah orang lah. Wattakhazu boleh, wattakhizu boleh. Baik. Maka ambillah makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Saya berkata perintah ini menunjukkan wajib. Maksudnya wajib di sini bukan wajib semai sunat tawaf itu. Perintah ni wajib dijadikan bahawa sesungguhnya makam tempat yang dijadikan wajib bagi orang sembahyang di situ, bukan semai sunat tu jadi wajib. Maka ambillah makam dari tempat solat kah sebab kamu. Baik. Okey. Ibnu Hajar berkata dalam kitab terbalik, tetapi para ulama telah sepakat bahawa solat itu boleh menghadap ke seluruh Kaabah kerana tidak ada yang mengkhususkannya. Jadi itu satu pendapat sajalah. Yang sahihnya tidak wajib. Yang pentingnya asal menghadap ke Kaabah. Jadi maksudnya ialah apabila kita nak sembahyang sunat tawaf, maka ulama kata sunat tawaf tu sunat. Tapi tempat kita nak sembahyang sunat tawaf tu kena ambil wajib makam Ibrahim. Ini satu pendapat. Kalau tidak pun jauh sikit bersentuhan. Maka jumhur ulama kata tidak. Tak, itu cuma tuntutan sunat saja. Tapi kalau kita nak sembahyang dekat samping pun boleh. Sembahyang sunat tawaf. Itu maksudnya. Baik. Sekarang kita buat perbincangan. Walaupun kita tak hanya buat rasanya. Mula-mula tadi masa saat tawaf, kita jamak Hajar Aswad. Lepas tu kita tawaf. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kan sembahyang sunat tawaf di makam Ibrahim. Lepas tu pergi Hajar Aswad lagi untuk jamak. Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, di sini ada dua pendapat alim ulama. Yang pertama, sebagian daripada mereka, barang siapa yang mula-mula tadi tak sempat nak berjamah Hajar Aswad, okay? Dia tak sempat, dia beri syarat saja untuk jamah Hajar Aswad, maka lepas daripada dia sembahyang sunat tawaf tu, maka sunat dia batal balik sebab untuk jamah. Sebab itu diulangi sekali lagi. Kata yang kita patut balik untuk jamak sebab setelah mana kita sembahyang sunat tawaf, ada pendapat ulama kalau kita mula-mula tawaf tadi tak boleh jamak Hajar Aswad, maka lepas tawaf tu, lepas sunat tawaf, kita disunatkan jamak balik. Lepas. Tetapi fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih ulama Saudi yang cukup terkenal kaum muslimin. Memang kalau sebut kata dia pun memang sedap lah. Bagi dia tidak. Bagi dia, walaupun kita dapat jamak Hajar Aswad kali pertama dan menjadi sunnah juga, dia kata, lepas daripada kita
semasa nak tawaf, kita pergi jamak sekali lagi. Itu sunnah. Bagi dia tidak sependapat dengan yang lain lah, yang mengatakan barangkali kali tamu kita tak dapat jamak, maka kena dulu kita jamak. Tapi bagi dia tidak, jamak kali tamu pun jamak, dan lepas semasa nak tawaf pun pergi ke sunnah juga. Maka ini adalah pendapat yang paling rajih zahir hadis ini. Memang baik. Tengok keadaan lah kalau membolehkan. Tapi pergi-pergi pun